Kita terus saja nak ke segmen yang seterusnya. Ini menarik juga untuk saya kongsikan. Tatkala kita ini berada di bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia, mungkin ada di antara anak-anak kita yang mungkin baru nak belajar berpuasa. Tetapi kita ni berada dalam keadaan PKP. Jadi bagaimana caranya untuk kita melakukan persediaan kepada anak-anak kita tatkala kita berpuasa. Dan di talian sekarang ini kita bersama dengan Dr. Hajah Zuraidah Syahadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik doktor. Tadi saya dah kongsikan berkenaan dengan persediaan untuk anak-anak kita ni nak berpuasa sepanjang PKP ini. Mungkin berlainan kalau Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang perkara ini doktor. Betul. So basically sebagai ibu bapa kita harus tahu melatih anak kita lah sebab PKP ni pas puasa lagi kan dia akan jadi satu yang berbeza lah orang kata kan. Betul. Jadi dekat situ sebenarnya ada dua tahap yang ibu bapa harus beri penekanan. Tahap pertama adalah tahap persediaan mental mereka di mana ianya berlaku sebelum puasa. Maknanya sekarang ni lah. Sekarang ni kita kena kenalkan anak-anak kita dengan puasa. Kita kena beritahu mereka kenapa mereka harus berpuasa, kebaikan puasa, ganjarannya apa. Lepas tu kalau possible kita puasa sekali dengan mereka. Dan yang paling penting kita kena bagi tahu juga kepada anak-anak kita kenapa puasa tahun ni berbeza dengan puasa-puasa sebelum ni. Sebelum ni kita boleh ke bazar Ramadan, kita boleh sembahyang tarawih. Tapi tahun ni tak boleh dan kita kena maklumkan kepada mereka. Keywordnya dekat situ, setiap hari ibu bapa kena ucapkan kata-kata positif dan rungkaikan dengan isu semasa kita mengenai coronavirus ni. Dan yang kedua adalah, tahap kedua adalah tahap fizikal. Maknanya semasa berpuasa itu sendiri. Kita sebagai ibu bapa, kita harus latih anak-anak kita untuk lakukan 3S ni. S yang pertama, sahur, bangun sahur. S yang kedua, solat. Solat 5 waktu sehari lah. Kalau boleh kita ajar mereka lah kalau anak-anak kecil kan. Dan yang ketiga, sibukkan diri anak-anak kita dengan aktiviti-aktiviti harian. Saya nak bagi mungkin cadangan lah kepada ibu bapa di luar sana. Ibu bapa tolong jaga 5M anak-anak kita. Jaga M yang pertama dia, jaga masa dia. Jaga masa tidur, jaga masa makan, jaga masa aktiviti. M yang kedua adalah jaga makan mereka. Berikan makanan yang berkhasiat, pastikan mereka makan sahur, berbuka puasa bersama. M yang ketiga adalah jaga minda mereka. Pastikan mereka sentiasa berfikiran positif kan. Lepas tu M yang keempat, jaga maruah mereka. Maknanya di bulan puasa ni mungkin anak-anak kita pun kadang-kadang kita tak perasan upload gambar-gambar yang tidak sepatutnya. Jaga maruah mereka. Dan M yang terakhir adalah jaga mulut mereka. Kerana kadang kata-kata yang dikeluarkan tu mungkin mampu untuk mengguris hati dan boleh secara tidak langsung menjejaskan puasa mereka. Jadi itulah antara dua perkara yang kita perlu beri penekanan dekat situ. Mental preparation dan physical preparation mereka. Baik, tadi ada doktor menyentuh berkenaan dengan sepanjang bulan Ramadan ini kita harus lakukan pelbagai aktiviti juga. Ya, puasa juga tetapi aktiviti bersama dengan anak-anak harus diteruskan juga. Tetapi mungkin ketika PKP ini kita bukan berada di dalam bulan Ramadan, mungkin berbeza sedikit. Apabila kita ni dah menjengah ke bulan Ramadan, aktiviti-aktiviti mungkin akan berlainan sedikit. Mungkin doktor boleh kongsikan mungkin antara aktiviti yang sesuai untuk kita bersama dengan anak-anak kita tatkala kita berada di bulan Ramadan nanti, doktor. Okey, betul Fazli. So, kiranya kat sini, pertama sekali ibu bapa kena design aktiviti anak tu bersesuaian dengan tahap umur. Saya selalu sebut benda ni. Tahap umur anak-anak tu memerlukan aktiviti yang berbeza. Kalau umurnya 7 hingga 9 tahun, mereka ni anak-anak yang sukakan cabaran. Mereka ni adalah anak-anak yang aktif dan curious. Jadi, design aktiviti yang berbentuk cabaran. 10 hingga 12 tahun, mereka suka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Jadi, apa saja yang kita buat, bawa mereka. Dan yang ketiga adalah antara umur 13 hingga 15 tahun. 13 hingga 15 tahun ni mereka ni selalunya nak rasa diri mereka penting. Jadi design aktiviti yang boleh buat anak kita rasa macam mereka adalah bos. Yang terakhir sekali adalah 16 hingga 8 tahun. Mereka ni suka berfikir, melibatkan akal. Fikir aktiviti yang melibatkan perasaan dan akal lah. Okey, memandangkan kita akan berpuasa dalam tempoh PKP, saya nak sarankan anak-anak untuk melakukan beberapa aktiviti. Salah satu adalah gratitude jar ataupun apa yang kita panggil tabung doa. Tabung doa ni
sebenarnya mungkin kita boleh ajar anak-anak kita untuk meletakkan doa mereka, wish mereka atau apa sahaja permintaan mereka di dalam tabung ni. Satu hari satu. Ataupun selain daripada itu, sebagai ibu bapa kita juga boleh untuk bantu anak-anak kita untuk ajar mereka masak. Setiap kali kita masak kat dapur kan, kita ajar mereka. Tak kisahlah kita masak jadi ke tak jadi. Kalau tak jadi, kita up dekat page masak apa tak jadi hari ni. Kalau jadi, kita up dekat kita punya post kan. Jadi, libatkan anak-anak dalam aktiviti mereka. Selain daripada itu, saya juga nak bagi tahu, saya ada buku Ramadan saya, di mana e-book ni boleh download dekat saya punya website Azuraidah Syahadan. Ianya merupakan e-book Ramadan untuk anak-anak yang komplit dengan aktiviti-aktiviti setiap hari Ramadan. Hari 1 Ramadan, hari 2. Buku ni boleh download percuma sahaja bagi membantu ibu bapa kat luar sana mengisi masa anak-anak kita. Selain daripada itu, last but not least, kita boleh ajar anak-anak kita buat ni, apa ni namanya? Kad raya. Kita buat kad raya sendiri. Lepas tu kita boleh buat sampul raya sendiri dan kita bagi anak-anak kita peluang untuk menonjolkan kreativiti mereka. Jadi kalau untuk anak-anak yang mungkin berusia di atas 12 tahun, apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh main satu permainan. Permainan dia namanya satu hari satu cerita. Kita akan come out dengan cerita-cerita Nabi. Kita ambil giliran untuk anak-anak bercerita. Jadi itu adalah antara aktivitinya. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Haja Azuraidah Syahadan. Diharapkan apa yang doktor katakan tadi diambil beratlah oleh ibu bapa di luar sana tak kala kita berada di bulan Ramadan nanti bersempena dengan PKP. Terima kasih doktor. Terima kasih Fazli. Ya, sama-sama. Okey, itu dia tadi kita bersama dengan Dr. Haja Azuraidah Syahadan, pakar kepimpinan diri keluarga dan organisasi. Dan yang menarik perhatian yang seperti mana doktor katakan tadi, kita harus mewujudkan tabung doa. Tabung doa tu begitu bagus sekali ya. Jadi mungkin boleh menjadi perhatian ibu bapa di luar sana untuk amalkan kepada anak-anak anda di luar sana. Baik, ada satu perkongsian yang saya nak berikan kepada anda semua iaitu akhbar NSTP diberikan secara percuma ya. Dapatkan 30 hari langganan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 15 hingga 28 April. Untuk langganan sila layari www.nstp.com.my/mco. Kita ni berada dalam PKP, tak tahu nak buat apa, mungkin kita boleh dapatkan berita-berita terkini daripada NSTP. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti, ini menarik ini untuk saya kongsikan. Ibu bapa di sana ataupun suami ke isteri ke, mungkin ada yang dah pandai masak, tetapi ada mungkin yang tak pandai masak, tetapi apabila tak pandai masak tu, masakan yang tak jadi tu mereka ambil gambar, mereka postkan ke dalam satu Facebook ataupun satu laman Facebook. Memang kelakar dekat sana. Kalau nak tahu apa dia, terus kekal bersama dengan kami dalam Malaysia Hari Ini.